Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Digital berhasrat menubuhkan Suruhanjaya Kepercayaan Digital dan Keselamatan Data SKDKD. Menterinya Gobind Singh Deo berkata, Suruhanjaya itu akan menyelia pembangunan ekosistem data yang selamat, terjamin dan dipercayai bagi mendapatkan aliran data yang produktif. Itu hanya cadangan pada masa ini. Dalam perbincangan, apabila kita buat keputusan, kita akan angkat cadangan ini ke peringkat kabinet untuk satu keputusan dibuat, tapi itu mungkin dalam pertengahan tahun depan lah. Suruhanjaya itu diharap akan meletakkan asas kukuh untuk penggunaan teknologi yang lebih produktif. Beliau turut menyatakan pejabat kecerdasan buatan kebangsaan NEO akan dilancarkan pada pertengahan Disember ini. Kadar inflasi negara bagi September lalu telah turun kepada 1.8% daripada 1.9% Ogos lalu berdasarkan laporan Indeks Harga Pengguna IHP. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM, penurunan inflasi itu didorong penyusutan dalam segmen penjagaan diri, perlindungan sosial dan pelbagai barangan dan perkhidmatan. Penurunan itu juga diikuti pengangkutan minuman alkohol dan tembakau, hiasan, perkakasan dan penyelenggaraan isi rumah serta maklumat dan komunikasi. Pakaian dan kasut pula kekal berada dalam jajaran negatif iaitu negatif 0.3%. Untuk perbandingan inflasi dengan negara lain, inflasi di Malaysia adalah lebih rendah berbanding inflasi di Vietnam dan Filipina. Namun kadar itu lebih tinggi berbanding Korea Selatan, Thailand dan China. Sasaran defisit fiskal 3.8% yang ditetapkan tahun depan mampu dicapai sekiranya kerajaan mematuhi disiplin fiskal berterusan. Ini selain usaha pertumbuhan ekonomi mapan dan pelaksanaan reformasi. Menurut Institut Penyelidikan Ekonomi Maya, sasaran defisit 2025 mampu disokong langkah kawalan perbelanjaan, rasionalisasi subsidi serta perluasan hasil. Ia menerusi reformasi cukai dan meningkatkan pematuhan cukai seperti langkah e-invoice. Selain itu, pengukuhan pendapatan korporat dan pasaran pekerjaan mendukung sasaran defisit yang lebih baik. Pergerakan ringgit akan tertumpu pada pilihan raya Presiden Amerika Syarikat yang menemukan Donald Trump dan Kamala Harris pada 5 November depan. Ketua Ekonomi Alliance Ludovic Sebran berkata, dua calon berpengaruh itu boleh menyebabkan perubahan dasar fiskal serta dasar luar AS sekaligus mempengaruhi penilaian mata wang termasuk pergerakan antara dolar dan ringgit. Katanya jika Trump menang pilihan raya Presiden, ia akan membolehkan dolar AS mengukuh dengan amat ketara, sebaliknya akan melemahkan ringgit. Ringgit berkemungkinan menyusut sekitar 5 hingga 10% hujung tahun ini. Pengaruh Trump juga akan mengakibatkan mata wang lain terjejas. Namun jika Harris menjadi presiden, ringgit akan susut dalam julat yang sekecil sekitar 2 hingga 3%. Ringgit juga berpotensi kembali mengukuh dalam jangka pendek dan kemudian kekal stabil menjelang akhir 2025. Bursa Malaysia ditutup rendah hari ini ekoran sentimen berhati-hati berikutan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat yang semakin hampir. Berlabuh bimbang terhadap dasar yang bakal didukung pembinaan baru. Pada jam 5 petang, FBMK LCI susut 9.30 mata kepada 1632.23. Kaunter rugi mendahului untung pada 712 berbanding 312, manakala 514 kaunter diniagakan tidak berubah. Menurut Bank Muamalat, komitmen kerajaan terhadap konsolidasi fiskal dilihat mampu mengembalikan sentimen positif dalam jangka masa akan datang. Berita mengenai penerimaan Malaysia menjadi ahli BRICS juga bakal menjadikan ekonomi negara lebih berdaya tahan dan menjadi pemangkin kepada pertumbuhan perdagangan antarabangsa pada masa akan datang. Itu sekian laporan Detik Niaga. Salam hormat.